mencabar. Ini adalah kita akan tumpukan dari segi aktiviti-aktiviti yang melibatkan, kalau dulu kita panggil bumi hijau, dan sekarang ini kita akan tumpukan terutamanya mungkin untuk permulaan di Putrajaya. Ini ekoran daripada satu lawatan mengejut oleh Datuk KSU ke tingkat 17 bangunan ini, dan beliau begitu tertarik dengan vertigasi dan juga edible garden yang sudah ada di tingkat 17. Dan sewaktu mesyuarat National Blue Ocean pada petang hari yang sama, dia telah menawarkan servis Jabatan Pertanian kepada mana-mana agensi dan jabatan yang ada flat roof. Dia kata bangunan Putrajaya ni kalau kita perhatikan banyak ada flat roof. Jadi bila dia tawar itu, yang pertama sekali menerima tawaran itu adalah Tan Sri yang bahagia Tan Sri Irwan Seriga, iaitu Ketua Perbendaraan, dan saya rasa ini akan dilaksanakan oleh bahagian Pertanian Bandar. Sebab dia treasury, jadi saya ingat duit itu mungkin tak ada masalah. So ini mungkin merupakan satu aktiviti yang boleh menaikkan nama jabatan, dan ini patutnya disokong oleh bahagian lain. Sebab kalau kita perhatikan Pertanian Bandar bahagian yang baru, lagi staf pun masih lagi skeletal staff. Jadi sokongan daripada bahagian-bahagian lain amat penting untuk menjayakan ini, dan kita akan usahakan untuk menaikkan imej jabatannya. Ini penting ya. Satu lagi perkara yang ingin saya sentuh adalah dari segi mengatasi kekurangan benih kelapa matak. Merupakan di bawah projek pembangunan kawasan kelapa juga telah diberi pada tahun 2013 banyak 55,000 benih kelapa matak berbanding dengan sasaran 50,000 biji. Jadi kita telah lebih 5,000 biji ya. Jadi pada tahun ini insya-Allah kita akan lebih mengeluarkan benih kelapa matak. Ini menjadi satu isu yang sensitif ingin saya sebut di sini, satu perkara penting. Kalau kita ingat balik pada Hari Kelapa awal tahun lepas ya, sewaktu pelancaran Hari Ladang Kelapa, waktu itu ada saranan daripada Yang Berhormat Menteri Pertahanan yang disambut oleh mantan Menteri Pertahanan waktu itu untuk mewujudkan lembaga kelapa. Jadi kita bayangkan kalau ini berlaku, ia akan mengecikkan jabatan kita. Tapi alhamdulillah pada masa ini perkara itu dah hampir senyap. Tapi yang paling penting bagi kelapa matak ni, kita mesti bersedia menyediakan apa juga yang kita telah janjikan, supaya tidak ada sebab untuk ada pihak-pihak yang mengatakan perlu diwujudkan lembaga kelapa sekali lagi. Jadi ini amat penting, sebab sewaktu berdialog dengan usahawan muda pun saya macam dikondem lah, mengatakan jabatan tak dapat menyediakan benih kelapa matak yang sepatutnya. Benihnya kecil, dia kata. Dia beli besar, harga RM15. Tapi kalau kita teliti balik, buah yang besar tu buah matak, tapi bukannya benih matak. Benih matak sepatutnya tak sebesar tu, sebab dia pokok penantinya adalah pokok melayan doang. Jadi ini perkara-perkara penting yang kita kena maklumkan ya, kepada usahawan-usahawan muda. Orang muda ni memanglah dia bersemangat lebih, tapi kadang-kadang dia over sikit. Jadi begitu confident sekali dia mengatakan. Tapi bila dia kata kat saya RM15, saya kata itu bukan matak, saya kata. Sebab kita pun beli RM25, dan tahun ini dah naik je apa, RM30. Jadi kalau RM15 tu bukanlah matak. Jadi ini antara cabaran yang kita hadapi, dan untuk kelapa ni kita mesti sedia untuk menyediakan lebih banyak dari kelapa matak, walaupun usaha kita adalah pertumbuhan kepada 3 negeri, Selangor, Perak dan Johor, tetapi minat negeri-negeri lain banyak sekali ya, Pahang, Terengganu dan sebagainya. Begitu juga dengan negeri lain. Jadi kita kena perlu beri tumpuan ya. Jadi di segi forum-forum antarabangsa, kita telah banyak terlibat dalam mesyuarat, seminar, bengkel dan program kerjasama di peringkat serantau dan hubungan dua hala. Pada tahun lepas kita terlibat dengan banyak perkara, termasuklah antaranya bilateral Malaysia Thailand, bilateral Malaysia Singapura, bilateral Malaysia Australia, dan kita juga terlibat dalam penganjuran the 6th East Asia Plant Variety Protection Forum Meeting dan Symposium on Plant Variety Protection yang diadakan di Kuching, Sarawak, the 20th ASEAN Sectoral Working Group on Agriculture Training and Extension ataupun 20th AUGATE, dan ASEAN Regional Conference on Food Security
food security. Jadi komitmen ini akan diteruskan di forum-forum yang berkaitan pada tahun ini. Bahagian yang terlibat juga perlu mengambil perhatian arahan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Atas Tani, di mana setiap agensi dan jabatan perlu mengenal pasti keutamaan program dan lawatan kerja rasmi keluar negara yang memerlukan kehadiran pegawai kanan dan pegawai yang bersesuaian untuk hadir. Keutamaan kepada pegawai-pegawai muda untuk turut hadir perlu diambil kira sebagai pendedahan pada pelapis-pelapis Jabatan Pertanian. Ini agak penting. Peruntukan terhad, kalau ada peruntukan boleh hantar ramai, tapi kena perlu pilih pegawai yang paling sesuai untuk hadir sama. Sebab syarat ataupun panduan di pihak kementerian adalah sekiranya ditanggung sendiri maksimum 2 orang. Kalau di sponsor tak ada limit lah, tapi satu sponsor pun 1 atau 2 orang saja. Jadi ini kita ambil kira betul-betul. Dan pada awal tahun ini apabila 11 langkah penjambatan telah diumumkan, ia juga akan mungkin ada kesan kepada penganjuran ataupun untuk kita keluar negara untuk menghadiri mesyuarat dan juga seminar dan juga latihan. Untuk tahun ini, Jabatan Pertanian Persekutuan telah diperuntukkan 31.27 juta dalam belanjawan 2014, iaitu peningkatan sebanyak 39 juta. Walaupun peningkatan, tapi kalau kita perhatikan 4-5 tahun dulu peruntukan kita hampir 200 juta ya. Jadi ini ada pengurangan ya sebenarnya, tetapi dibandingkan dengan tahun lepas ada peningkatan. Dan begitu juga baik dari segi NKEA kita ada 40 juta lagi untuk kita bangunkan ya. Jadi inilah jumlah yang kita dapat untuk membangun, untuk projek-projek pembangunan pada tahun ini. Jadi sungguh pun kecil, tapi kita kena faham ya, kerajaan negeri juga ada menyediakan peruntukan yang comparatively agak besar untuk tujuan pembangunan pertanian bagi meningkatkan lagi pengeluaran makanan ya. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya terus memberi komitmen yang tinggi di dalam melaksanakan projek yang telah dikenal pasti dan seterusnya meneroka kaedah yang terbaik bagi memastikan jabatan terus dilihat penting di dalam arus pembangunan negara. Di peringkat kawasan, kita harus berupaya meyakinkan golongan sasar kita bahawa bidang pertanian perlu dilihat sebagai bidang yang terus berpotensi untuk dikekalkan dan dimajukan, sungguh pun dihimpit oleh pembangunan yang lebih cepat dari industri lain. Makanan adalah satu keperluan bagi semua orang, tidak kira yang miskin ataupun yang kaya, yang berada ataupun yang kekurangan serba-serbi. Falsafah ini perlu terus dipegang bagi memastikan semua yang terlibat di dalam industri ini terus berusaha meningkatkan pengeluaran bahan makanan melalui bimbingan yang tuan-tuan dan puan berikan. Jadi tuan-tuan dan puan ya, pendekatan pelaksanaan projek jabatan terutamanya bagi peruntukan persekutuan bagi tahun 2014 adalah seperti berikut ya. Sungguh pun demikian, saya berharap pendekatan yang sama diguna pakai bagi peruntukan negeri untuk melaksanakan projek-projek yang sama ataupun yang berkaitan. Bagi projek pakej amalan teknologi buah-buahan dan pakej amalan teknologi tanaman sayur-sayuran dan tanaman kontan, pendekatan yang ditetapkan adalah ke arah pembangunan buah-buahan dan sayur-sayuran secara kluster di kawasan sedia ada dan jenis tanaman di bawah dasar agro makanan negara yang tidak disenaraikan di bawah NKEA seperti tanaman durian, rambutan, tembikar dan manggis. Teknologi yang disampaikan berasaskan kepada amalan pertanian baik bagi menghasilkan produk yang berkualiti tinggi ke arah skim persisilan seperti MyCap. Inisiatif amalan teknologi akan diberi mengikut pakej dan keperluan kawasan seperti teknologi pembajaan, teknologi pengurusan perosak, teknologi sistem pengairan dan saliran, teknologi pengandalian lepas tuai dan teknologi penggunaan klon yang berkualiti. Teknologi yang dipromosikan di kawasan petani sedia ada ditentukan oleh golongan sasar dan mengikut bisnes model yang ditetapkan. Dan bercakap pasal klon berkualiti, pihak masih hortikultur ya. Klon masih hortikultur ataupun kualiti. Jadi ini satu perkara lama yang selalu dibangkitkan pada tahun lepas dari klon. Contohnya klon D197.
Mau Sangking ya. Dan kalau kita perhatikan ada pihak-pihak yang mengatakan kita tidak ada memberi syur-syur yang sesuai untuk durian, untuk rambutan dan sebagainya. Sebenarnya memang ada. Cuma jawatankuasa yang buat pengusyuran kelun ni tidak begitu aktif. Jadi pada tahun ini harapan saya supaya kita aktifkan semula bersama-sama dengan MARDI dan agensi-agensi lain yang terlibat sama seperti FAMA, untuk kita betul-betul mengesyorkan kelun-kelun yang bersesuaian. Sebab saya sewaktu mesyuarat pos kabinet banyak, sebab yang tahu pasal kelun adalah kita. Contohnya Mau Sangking, memang on paper nampak cantik ya. Kita tebang semua pokok durian, kita tanam semua dengan Mau Sangking. Tapi hakikatnya kita yang tahu bahawa bagi durian dia self incompatible. Kalau Mau Sangking cross dengan Mau Sangking, dia tak ada, buahnya tak lebat kalau ada pun sikit. Dan ini kita perlu jelaskan kepada pihak yang mencadangkan tersebut. Jadi ini adalah satu perkara contoh yang mana mungkin disebabkan oleh jawatankuasa ini tidak berfungsi dengan sepatutnya. Ia tidak dapat panduan yang sepatutnya. Jadi kalau nak salahkan juga, sebab yang buat show ni orang politik ya. Jadi di segi politik memang cantik lah nampaknya. Kalau semua Mau Sangking harga RM25, 25 Sing dollar sekilo di Singapura contohnya, berbanding dengan kalau durian kampung sebiji RM1 atau $1. Jadi kalau kita tengok dari segi ekonominya memang betul lah cadangan tersebut. Tapi dari segi teknikalnya ia kurang tepat, dan yang patut menasihatkan itu adalah kita. Jadi saya rasa tak usah kita salahkan orang lain, kita salahkan diri kita sebab kita tidak memberi gambaran yang tepat. Dan untuk tahun ini saya rasa ini adalah antara perkara yang patut kita teliti ya. Contoh matak tadi, contoh ini, dan juga banyak perkara lain termasuk padi ya. Jadi ini patut kita tumpukan ya. Jadi bagi TKPM pula, pembangunan difokuskan kepada TKPM sedia ada selain daripada TKPM yang disenaraikan di bawah projek NKEA melalui penyelenggaraan dan menaik taraf infrastruktur TKPM sedia ada seperti jalan ladang, peparitan sistem pengairan, bekalan elektrik dan juga bekalan air. Saya juga waktu mesyuarat Majlis Agropreneur Muda, ada satu agropreneur muda yang juga menjadi ahli majlis ya, di Sembilan, Air Baning. Di Sembilan, Air Baning. Dia mengatakan tak ada elektrik, tak ada elektrik atau tak ada air. Jadi ini antara perkara yang mungkin kita perlu telitikan pada tahun ini ya. Sebab nampaknya dia bersungguh-sungguh untuk menjayakan projek dia. Jadi apa juga support yang kita boleh bagi, kita tumpukan. Dan ini juga menjadi tumpuan bagi kita pada tahun ini ya. Lagi satu projek ialah projek pengawalan perosak tanaman pertanian. Ini adalah fokus diberi kepada pelaksanaan pengurusan perosak bersepadu bagi tanaman padi, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi kerjasama dengan agensi pelaksana seperti AIDA dan LPP melalui darasan MOIN perlu dipertingkatkan supaya pelaksanaan PPB tidak bertindih antara agensi di kawasan yang sama, di samping dapat menggunakan peruntukan secara berkesan. Jadi satu approach ialah projek kawasan tumpuan pembangunan pertanian atau AKDA, ataupun yang mudahnya pembangunan tanah sedia kita difokuskan di kawasan sedia ada bagi tujuan melengkapkan keperluan infrastruktur, peningkatan teknologi serta memperluaskan kawasan operasi sedia ada bagi meningkatkan keupayaan pengeluaran dan pendapatan golongan sasar. Lagi satu projek sudah saya sebut tadi adalah projek pembangunan kawasan tanaman kelapa, diberi fokus kepada integrasi kelapa dengan tanaman koko, nanas, tebu dan juga pisang, serta pengeluaran benih kelapa mata. Itu tumpuan kita. Perlu saya ingatkan bahawa pendekatan melalui MOIN adalah amat penting bagi melaksanakan semua projek di atas. Di samping itu, kerjasama yang rapat di antara bahagian negeri, daerah dan pusat-pusat latihan pengembangan amat penting bagi memastikan kejayaan pelaksanaan projek di bawah, di peringkat bawah. Saya ingin menegaskan supaya perbelanjaan pembangunan dan mengurus dibuat perancangan yang lebih berkesan pada tahun ini, supaya prestasi pemeliharaan bulanan jabatan dapat ditingkatkan ikut sasaran yang ditetapkan. Ini satu perkara yang berulang dari bulan ke bulan. Kita punya prestasi, walaupun peruntukan dapat sikit, tapi prestasinya agak rendah. Ia akan lebih laju pada akhir-akhir tahun. Dan ini gambaran yang diberi adalah perancangan kita. Perancangan ada, tapi pelaksanaan kita tidak mengikut apa yang dirancangkan.
Jadi kita cubalah tahun ini kalau boleh kita improve dan dalam perkara ini supaya ia dapat menggambarkan perancangan sebab tu tepat dan boleh dilaksanakan oleh semua pihak, negeri dan juga federal. Banyak lagi ni tapi saya akan skip sikit lah. Tapi sebelum itu saya nak sentuh sikit pasal perkara yang lebih penting juga saya rasa. Sebab kalau kita perhatikan dari segi reorganisation jabatan, telah lama kita bincang, telah bagi bengkelkan sampai ke bukit tinggi pun dibincangkan, tetapi ianya telah tertangguh atas nasihat JPA sendiri. Sebab dia melakukan reorg di salah satu bahagiannya dulu dan dia akan diikuti dengan itu. Tapi yang paling penting adalah satu perkara, di masa yang sama pihak Menteri Pertanian sendiri ada menyarankan supaya struktur lebih menumpukan kepada kawasan di bawah. Dia selalu mengatakan, saya ingat ini bukan jabatan, ada agensi lain, yang terlalu ramai pegawai di peringkat ibu pejabat, tak ramai di bawah. Jadi mungkin salah satu langkah, walaupun perkara ini memang telah pun dilaksanakan di setengah-setengah negeri, iaitu dengan sepatutnya ketua-ketua unit adalah di bawah PPN. Tapi ada cuma saya ingat Johor buat macam tu Tapi ada banyak negeri yang tak melaksanakan sistem sebegitu. Jadi pada tahun ini insya-Allah kita akan susun semula supaya kedudukan semua KU di negeri adalah di bawah PPN. Of course lah overall dia di bawah pengarah bahagian, tapi dari segi struktur organisasi dia di bawah PPN. Dengan berbuat demikian ia akan menambahkan lagi golongan di peringkat negeri ataupun di peringkat bawah. Dan ini akan selaras dengan hasrat YB Menteri untuk meramaikan lagi pegawai di bawah. Dan kita juga kena faham apabila apa dipanggil